Negeri Sarawak, Salam Serikit nombor 1, yang berusaha Encik Lau Ngitung, Pegawai Pendidikan Daerah Serikit, Timbalan-Timbalan PPD, semua penolong PPD, semua pegawai ikhtisas dan staf PPD Serikit, pengetua-pengetua dan semua guru besar, guru-guru, tuan-tuan dan sidang hadirin yang dimuliakan. Selamat datang dan selamat petang. Pada petang ini kita ke sesi perkongsian pada petang ini ya. Jadi bersempena dengan sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Serikit tahun 2020. Majlis turut mengalu-alukan bersama-sama dengan kita pada petang ini nanti adalah Cikgu Nur Hilmi bin Abdul Muttalib, iaitu penceramah jemputan kita. Jadi terima kasih Cikgu kerana sudi bersama-sama dan juga memenuhi undangan kita, dan juga turut bersama-sama dengan saya bersiaran secara langsung ialah moderator kita yang didatangkan khas dari SMK St. Anthony Serikit, iaitu Cikgu Faizah binti Abdul Rashid, merupakan seorang guru cemerlang grade DG52. Terima kasih Cikgu Nur Faizah kerana sudi bersama-sama dengan kita dan menerima undangan ini. Ya, sama-sama Cikgu. Salam hormat kepada kedua orang tetamu kita yang hebat pada petang ini nanti yang akan bersama dengan kita pada sesi kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu sekali lagi saya selaku pengerusi majlis pengacara anda pada petang ini merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih. Selamat datang ke sesi perkongsian pembangunan PDVC kreatif dan berkesan bersempena Hari Guru Peringkat Daerah Serikit tahun 2020. Adalah dimaklumkan bahawa sesi perkongsian kita pada petang ini bersiaran secara langsung dan dapat diikuti oleh semua guru dan warga pendidik di mana saja berada. Tahniah dan syabas diucapkan kepada pejabat pendidikan daerah Serikit serta seluruh ahli jawatan kuasa kerja sambutan Hari Guru pada kali ini. Jadi untuk tidak membuang masa sebelum sesi perkongsian bermula, izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada petang ini. Beliau merupakan seorang yang hebat, insan yang hebat, seorang guru yang hebat. Jadi beliau yang saya maksudkan telah pun terang lagi bersuluh bersama dengan saya secara langsung pada petang ini dalam room yang sama, cuma tempat kami berdua ni tak sama ya. Jadi beliau yang saya maksudkan adalah Cikgu Faizah binti Abdul Rashid yang merupakan guru cemerlang Bahasa Melayu grade DG52. Beliau merupakan guru Bahasa Melayu di SMK St. Anthony Serikit dan masih lagi berkhidmat di situ. Jadi sumbangan-sumbangan beliau kepada bidang pendidikan saya bacakan ya. Antaranya merupakan seorang penulis modul, penulis buku rujukan untuk murid dan guru, pembentang kajian di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan juga antarabangsa. Beliau pernah membentangkan kajiannya di Goethe University Frankfurt, Jerman dan juga di Universitas 11 Maret di Solo, Indonesia pada tahun 2019 yang lalu. Beliau turut terlibat sebagai pembentang pertandingan untuk inovasi di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Sungguh hebat, bukan calang-calang orang. Tahniah dan terima kasih Cikgu Faizah. Jadi tuan-tuan serta sidang hadirin, untuk tidak membuang masa, saya dengan ini menyerahkan sesi ini kepada moderator kita, iaitu Cikgu Faizah binti Abdul Rashid. Dengan segala hormatnya Cikgu, dipersilakan Cikgu Faizah, teruskan. Terima kasih. Terima kasih pengerusi majlis. Yang berusaha Encik Lau Ngitung, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Serikit, yang dialu-alukan tetamu istimewa kita pada petang ini iaitu Cikgu Nur Hilmi bin Abdul Muttalib, finalis top 50 Anugerah Guru Berprestij Global Teacher Prize 2020. Yang dihormati pegawai-pegawai ikhtisas, pejabat pendidikan daerah Serikit, yang dihormati pengetua-pengetua dan guru besar sekolah daerah Serikit, rakan-rakan guru yang dikasihi serta hadirin dan hadirat yang berkesempatan untuk bersama pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam menjulang pendidikan Sarawak. Bersua kita pada petang ini dalam sesi perkongsian pembangunan PDP kreatif dan berkesan sempena Hari Guru Peringkat Daerah Serikit tahun 2020.
Untuk makluman para hadirin, pada petang ini kita akan bersiaran langsung selama lebih kurang 1 jam 30 minit. Selamat datang Cikgu Nurhaimi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pendidik Bumi Kenyalang pada petang ini. Terima kasih Cikgu Faiza. Sesungguhnya tak kenal Sesungguhnya tak kenal maka tak cinta, dah kenal maka terpancarlah minda. Sebelum kita meneruskan perkongsian kita pada petang ini, moleklah kiranya kita berkenalan terlebih dahulu dengan tetamu istimewa kita. Untuk makluman para hadirin, Cikgu Nurhaimi ini merupakan anak Jati Perlis yang mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Datuk Ahmad Musa. Beliau telah meneruskan pengajian ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arau dan seterusnya melanjutkan dalam bidang sains kimia di Universiti Sains Malaysia. Dia di Sekolah Menengah Kebangsaan Jerlun Kedah sebagai guru cemerlang sains. Beliau aktif berkongsi amalan terbaik pengajaran abad ke-21 dan STEM dalam bilik darjah serta telah memberikan lebih 300 siri ceramah dan bengkel di seluruh negara bagi meningkatkan kualiti pengajaran. Lebih menakjubkan apabila Cikgu Nurhaimi ini bukan sahaja menggapai kecemerlangan di Malaysia, malah telah mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Di peringkat kebangsaan, beliau telah dinobatkan sebagai ikon guru STEM kebangsaan 2017, mendapat naib Johan Guru Adiwira ke-21 dan juga turut dinobatkan sebagai Guru Adiwira Kebangsaan pada tahun 2019. Di peringkat antarabangsa, beliau telah menyertai sesi pertukaran guru Malaysia ke Korea, menjadi fasilitator bagi bengkel STEM di Bandung, Indonesia, pembentang best practice bagi seminar SSAEM di Seoul dan merupakan peserta program angkasa guru antarabangsa bersama mereka syarikat. Pada tahun 2000, beliau sekali lagi mencipta sejarah sebagai guru Malaysia pertama yang terpilih mengikuti kursus guru antarabangsa di Pusat Nuklear Eropah di Geneva, Switzerland. Dan kemuncak kejayaan beliau adalah apabila beliau disenaraikan sebagai finalis top 50 bagi anugerah guru berprestij Global Teacher Prize 2020 yang berpusat di London pada bulan Mac yang lalu. Baiklah, membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Nurhaimi untuk sama-sama berkongsi mengenai pembangunan PDPC kreatif dan berkesan. Dipersilakan Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua warga pendidik di Sarike. Terlebih dahulu saya nak ucapkan jutaan terima kasihlah buat moderator dan juga kita punya pengerusi majlis pada hari ini, Cikgu Matthews. Serta pasukan daripada PPD Sarike lah yang saya rasa ambil inisiatif yang sangat baik untuk kita buat perkongsian secara webinar ni dengan warga guru di Sarike. Dan saya sendiri pun sebenarnya saya rasa tak asing sangatlah dengan Sarike ni sebab sebelum ni pun saya mengajar di SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu Sarawak selama 8 tahun. Dan sebenarnya saya pun kenal dengan ketua PPD Sarike iaitu Mr. Lau Ngitung. Memang merupakan masa saya di sekolah tu beliau adalah seorang penolong kanan masa tu, daripada guru kanan naik jadi penolong kanan, dan memang diakui lah seorang leader yang memang sangat hebat lah, sangat berketerampilan. Dan bila beliau sendiri yang approach saya untuk buat perkongsian dengan guru-guru daripada Sarike bersempena dengan Hari Guru, sambutan Hari Guru peringkat daerah Sarike. Jadi saya rasa macam saya tak boleh tolak lah. Ini saya rasa permintaan yang orang kata apa, kita kena penuhi. Saya cuba buat perkongsian dengan rakan guru dan saya akan kongsilah apa aspirasi dan inspirasi saya menjadi seorang guru dan apa yang saya buat. Yang penting itulah, yang penting apa yang saya buat supaya mungkin boleh jadi sedikit
panduan dan inspirasi lah kepada rakan guru sekalian. Okay. Jadi saya punya perkongsian pada hari ini, kalau mungkin Cikgu Faiza dapat share sikit, dapat respon ke? Nampak ke tak saya punya slide pada hari ini? Dapat berfungsi ke tak dengan tajuk PDPC kreatif dan berkesan? Okey ke? Setakat ni belum lagi Cikgu. Belum saya lagi tak nampak. Okey, saya dah. Apa lagi? Masih pusing-pusing. Okey. Saya dah kongsikan slide. Okey, sekarang dah nampak. Okey, sekarang dah nampak. Okey. Iaitu PDPC kreatif dan berkesan lah. Maksudnya apa yang apa konsep dan orang kata apa, prinsip yang saya pegang semasa saya menjalankan PDPC dan seterusnya mungkin boleh digunakan oleh rakan-rakan lah. Okay, saya suka mulakan perkongsian ni dengan sebenarnya kenapa kita kena jadi kreatif. Orang kata apa, adakah kita nak buat PDPC tu guru saja kreatif tapi murid tu tak kreatif? Jadi itu benda yang kita kena tengok bila kita nak katakan kita adalah guru yang kreatif dan menjalankan PDPC yang berkreatif. Yang penting cikgu kena tahu kenapa dia kena buat PDPC yang kreatif. Okey. Jadi saya akan kongsikan hari ini ada 10 tips berkaitan dengan PDPC yang kreatif dan berkesan, yang mana saya rasa mungkin boleh jadi panduan lah untuk guru-guru. Okey. So tip dia yang pertama adalah guru-guru kena berani mencuba. Guru-guru kena berani mencuba pendekatan baharu, kaedah yang baharu, strategi yang baharu, sebab kadang-kadang ada pendekatan yang bukan common, bukan benda biasa yang kita dulu kena buat dan tunjukkan keberkesanan, barulah benda tu boleh dijadikan contoh oleh rakan-rakan kita. Jadi ini antara contoh lah saya punya aktiviti yang saya buat dengan pelajar saya. Sebagai contoh, flip classroom. Strategi flip classroom yang sekarang ni kita punya Kementerian Pendidikan minta guru-guru supaya jalankan pendekatan flip classroom bagi pendidikan pasca pandemik ni. Sebenarnya saya dah cuba pendekatan ni daripada 2016 lagi. Bila saya balik ke Kedah, daripada Sarawak, sebelum tu 8 tahun kat Sarawak, SMK Luar Bandar. Kemudian saya balik ke Kedah, ke SMK Jerlun sekarang ni. Yang mana saya tengok masalah pelajar kita ni dia tak suka baca buku. Jadi bila saya nak buat eksperimen, saya nak buat aktiviti dengan pelajar, terganggu sebab masuk saja dalam kelas kita kena ambil masa untuk terangkan dia. Jadi apa cara saya nak atasi isu saya ni adalah dengan satu pendekatan iaitu kita namakan sebagai flip classroom. Maksudnya pelajar tu tengok dulu video berkaitan dengan eksperimen, kemudian bila dia datang sekolah esok tu, dia dah terus boleh jalankan eksperimen tu dengan berkesan. Jadi pada tahun 2016 tu sebenarnya pendekatan ni sangat asing lagi kan. Kita tak tahu, tak ada ramai contoh guru-guru yang dah jalankan flip classroom ni. Jadi macam saya ni nak buat sebab nak menyelesaikan masalah saya, masalah pembelajaran murid saya. Dan satu lagi adalah sama ada berani atau tak berani. Jadi saya cuba ambil pendekatan, saya kata kalau kita nak buat, kita nak jadi guru yang kreatif ni, kita kena ada sikap berani mencuba, tak salah. Sebab selalu saya pegang pada saya sendiri, bilik darjah kita tu adalah satu proses untuk kita buat eksperimen. Bilik darjah kita, tak kisahlah kita guru apa pun, sebenarnya kita punya bilik darjah tu ada apa amalan kita dalam tu, maksudnya itu adalah satu proses eksperimentasi. Macam saya sendiri pun sampai sekarang dalam bilik darjah saya masih lagi orang kata apa, belajar benda baharu. Maksudnya walaupun saya gunakan pendekatan yang sama tapi sentiasa akan ada benda perubahan yang saya boleh buat dan benda yang saya boleh belajar. Lepas tu yang kedua saya ada buat juga karnival usahawan cilik, yang mana pelajar-pelajar dia kena hasilkan makanan dan minuman yang menggunakan konsep ketumpatan dalam sains, dan dia kena jual makanan tu kat sekolah. Jadi saya rasa macam kalaulah saya ni orang yang tak berani mencuba, maksudnya orang kata apa, macam
tunggu saja tengok kawan-kawan, saya rasa saya tak akan dapat hasil yang macam ni lah. Yang mana akhir dia tu sekali budak-budak rasa seronok dengan cara pembelajaran macam ni, luar daripada kebiasaan yang dia selalu belajar. Okay? So yang pertama sekali adalah kena berani mencuba. Dan saya nak kaitkan apa benda yang kita buat pada hari ini ni, maksudnya macam mana kita kena jadi guru kreatif dengan kemahiran abad ke-21. Kita tahu, kata kementerian selalu sebut, kalau PAK 21 saja mesti cerita pasal 4K1N kan. Maksudnya ada kemahiran komunikasi kat situ, ada kreativiti, ada pemikiran kritis, ada kolaboratif dan juga ada N untuk nilai kan. Kita tahu yang ini. Tapi pernah tak cikgu-cikgu terfikir kenapa ditekankan tentang kemahiran 4K1N ni? Bukan kemahiran-kemahiran lain. Kenapa dia tak tekankan kemahiran contoh kemahiran menyusun ke contoh ke kan? Tetapi kenapa dia nak tekankan kepada kemahiran komunikasi, kemahiran kreatif, kolaboratif? Sebab apa? Sebab dia berbalik kepada konsep 4C skills. 4C skill, maksudnya ada 4C yang perlu ditekankan. Dan kenapa di luar negara dia dah mula bagi fokus kepada penekanan terhadap kemahiran 4C ni? Sebab tahun 2015-16 tu World Economic Forum keluarkan satu senarai 10 kemahiran penting yang pekerja-pekerja 10 tahun lagi dia kena ada. Maksudnya sekarang kita mengajar anak murid kita umur 15, 16, 17, nanti lagi 10 tahun dia akan jadi pekerja. Maksudnya dia dah habis belajar, dia jadi pekerja umur 25, 26, 27. Dan apa kemahiran yang dia perlu ada semasa dia jadi pekerja tu? Dia kena ada kemahiran complex problem solving. Ada tak kita sediakan dengan anak murid kita? Dia kena ada kemahiran critical thinking. Ada tak kita prepare anak murid kita dengan critical thinking? Yang ketiga, dia kena ada creativity. Kalau dia sebagai pekerja masa tu, dia kena jadi pekerja yang kreatif. Ada tak kita sediakan pelajar kita dengan creativity, kemahiran kreatif? Ini benda-benda ni yang sebenarnya akhirnya menyebabkan kita perlu buat perubahan pada pengajaran kita. Maksudnya sebab kita nak sediakan pelajar kita sekarang ni supaya bila dia keluar jadi pekerja satu hari nanti, memang dia adalah pekerja yang kompeten, yang boleh bersaing dengan bukan setakat dalam Malaysia tapi juga daripada luar negara. Sebab kita tahu dengan teknologi yang ada sekarang ni, macam kita sekarang ni pun, saya di Kedah, cikgu-cikgu dekat Sarawak, kita boleh berhubung macam dekat saja kan, boleh bersembang macam dekat. Sebegitu jugalah nanti anak-anak kita pada 10 tahun lagi, yang mana dia sendiri pun akan dah boleh pergi. Anak Malaysia boleh pergi cari kerja kat China, anak Malaysia boleh pergi cari kerja dekat Korea, boleh pergi kerja dekat US. Jadi sama juga anak-anak daripada sana boleh cari kerja kat sini. Maksudnya adakah anak-anak Malaysia pada masa tu kompeten, boleh bersaing dengan anak-anak daripada luar negara? Jadi sebab itulah kenapa ditekankan macam mana kita boleh orang kata apa, memperkasakan kemahiran-kemahiran 4K1N ni kepada murid kita supaya satu hari nanti dia tidak teranaya lah. Sebab kita tahu cikgu-cikgu ni memang majoriti, saya berani cakap sebab saya pun ada seorang guru. Kita banyak bagi kandungan saja, kita banyak bagi konten saja kepada anak murid kita, tapi kita tak ada bagi kemahiran berfikir. Sebab tu bila anak murid kita jawab soalan-soalan kebat, dia tak dapat fikir sebab kita dah curi dah bahagian tu. Kita dah bahagi kat dia, kita cuma bagi kat dia konten saja, kandungan tu saja, kandungan pelajaran. Jadi itu yang kita kena tukar balik supaya anak-anak murid kita tak teranaya satu hari nanti. Okey? Yang kedua adalah konsep misteri. Bila saya nak buat satu PDPC yang kreatif pada saya suka konsep misteri. Maksudnya biar pelajar tu tak dapat nak teka sebenarnya saya nak ajar apa pada hari tu. Saya suka macam tu. Okey, contohnya kalau cikgu tengok gambar kat sini, sebenarnya yang cikgu tengok tu saya tutup pelajar, tutup mata pelajar dan kemudian minta kawan dia yang kat atas pentas tu supaya bagi arahan.
Apa arahan yang dia ada? So dia kena tukar unit, maksudnya daripada sentimeter kepada kilometer ke. Bila dia nak tukar tu jadi dia ada pergerakan. Kalau cikgu tengok pada lantai yang ada pada di luar lantai gelanggang bola keranjang tu, cikgu boleh nampak ada tanda-tanda yang menunjukkan kat mana dia kena bergerak. Jadi konsep macam ni yang saya suka sebenarnya. Maknanya bila saya buat satu PDPC tu, biar pelajar saya, cikgu nak ajar apa sebenarnya pada hari ni. Bila saya dapat soalan macam tu, saya rasa itu sesuatu yang kreatif lah, sebab pelajar tak dapat teka kan. Okey, ini satu contoh dia lah. Tips ketiga, kalau cikgu nak buat PDPC yang kreatif, cikgu kena ada, kalau pada saya suka gabungan antara hands on supaya minds on. Kebanyakan kita kadang-kadang kita buat aktiviti tu hands on saja pelajar buat, tapi tak ada minds on pun kat situ. Jadi kat sini saya bagi contoh solar cooker yang pelajar boleh create sendiri. Kita bagi isu kat dia, isu real world issue, maksudnya isu sebenar dunia yang dia, macam contoh kalau dia tak ada dapur, macam mana you nak buat? You nak masak telur contoh. Okey, jadi dia selesaikan dia punya masalah tu dengan dia hasilkan satu solar cooker. Okey, kemudian sama juga macam mana dia belajar tentang kumpulan darah. Maksudnya kumpulan darah tu, kita tahu kumpulan darah kita ada 4 jenis kan, darah A, B, AB dan O. Dan saya gunakan simulasi, saya gunakan air sirap saja, air sirap, tepung, air bandung dan juga air kosong, dan kemudian pelajar dia kena campur. Kalau dia campur A dengan B tu tak berubah, maksudnya dia boleh terima kumpulan darah tu sesuai. Kalau dia berubah warna, maksudnya dia tak sesuai. Jadi kadang-kadang benda-benda aktiviti hands on ni sebenarnya membantu pelajar untuk nampak dengan jelas. Oh, rupanya kumpulan darah A dengan B ni tak boleh bercampur. So dari situlah yang saya kata tadi, iaitu bila hands on, dia minds on. Okey. Dan selalu juga saya tekankan, sebab kadang-kadang saya tengok banyak kita guru-guru ni, termasuk saya sendiri, dulu saya tengok bila kita buat eksperimen tu memang kita semata-mata nak buat eksperimen saja. Kita buat eksperimen tu maksudnya cuma kita nak buktikan, nak tunjuk je kata benda tu macam dalam buku teks kata macam ni. Tapi kita terlupa satu kemahiran yang kita kena bagi kat pelajar, iaitu kemahiran berfikir secara saintifik. Maksudnya bila pelajar tengok satu perkara tu, dapat tak dia punya cara berfikir tu. Maksudnya contoh, saya ada satu isu, saya bagi kat pelajar saya. Boleh tak dia nampak benda tu? Maksudnya dia kena buat pemerhatian dulu. Lepas tu dia kena buat hipotesis. Oh, kalau kita ubah yang ni lagi besar, so yang ini pun akan berubah jadi lagi besar. Hipotesis. Kemudian dia buat eksperimen untuk dia nak uji betul ke tak hipotesis dia tadi tu. Dan kemudian bila dia buat eksperimen, dia kena collect data. Dan akhir sekali dia boleh communicate. Maksudnya dia dah dapat, dia dah ada satu jawapan kepada persoalan dia awal-awal tadi. Kenapa benda ni berubah? Dia dah uji melalui eksperimen dan akhir sekali dia boleh communicate idea dia tu. Maksudnya dia dah tahu, so dia boleh buat penulisan melalui report ataupun boleh buat video kalau konsep sekarang kan. Jadi sebenarnya bila kita buat eksperimen, ini yang kita nak. Kita nak pelajar kita bila dia dapat sesuatu perkara, sesuatu problem, masalah tu, dia sendiri ada pola berfikir, dia ada cara dia berfikir. Oh, mula-mula saya kena tengok apa sebenarnya yang menjadi penyebab kepada masalah ni. Apa sebenarnya hipotesis dia kan. Maksudnya, oh benda ni boleh selesai jika kita buat macam ni, macam ni, macam ni. Kemudian dia uji benda tu. Dia bila dah uji, dia kutip data supaya dia nak dapat pattern tu macam mana, adakah berubah tu sama ataupun dia berubah tu menurun ke, dan akhir sekali dia boleh sampaikan maklumat tu kepada rakan-rakan dia. Yang jadi masalah sekarang pelajar kita, dia tak ada kemahiran berfikir, kurang kemahiran berfikir. Sebab itulah pelajar kita kalau dia dapat A untuk sains, kadang-kadang belum tentu lagi dia boleh berfikir secara sains. Itu maksud saya. Macam saya kata, samalah juga pelajar yang dapat A untuk biologi pun kadang-kadang kita tengok
bila kerja dia tak dapat buat. Sebab apa? Sebab dia hanya ada konten, ada kandungan saja, kandungan biologi tu. Tetapi dia tak ada pun kemahiran berfikir secara biologi. Okey, itu yang kita tinggal lah pada saya. Dan untuk orang kata apa, setiap sebab saya adalah salah antara guru yang orang kata apa, selalu jalankan project based learning dan juga problem based learning dengan pelajar saya. Jadi design thinking ni sebenarnya adalah satu proses yang memang saya suka bagi kat pelajar. Okay, kita mulakan dengan empathize, kita kemudian budak kena define apa problem dia, keluarkan idea dia, kemudian dia kena hasilkan satu prototype project dan kemudian dia kena uji. So sebenarnya ini sebenarnya pola-pola cara berfikir yang kita nak bagi kepada pelajar kita supaya dia dah ada masalah, oh saya kena tengok ini, saya kena tengok ini, saya kena tengok ini, saya buat ini, saya buat ini, so saya dah dapat. Jadi bila pelajar kita dah dapat sebenarnya cara berfikir yang sedemikian, barulah kita bagi apa-apa pun kat dia, dia boleh selesaikan masalah tu. Okay, insyaAllah. Kemudian tips yang keempat kalau pada saya untuk PDP yang kreatif, guru kena ada kemahiran untuk rungkai dan gabung, iaitu unpack and repack curriculum. Maksudnya tak adalah kita ajar macam yang dalam buku teks semata-mata. Kadang-kadang ada setengah guru style konvensional lah, saya sendiri pun style konvensional, maksudnya kita daripada awal tu kita ikut saja kan buku teks tulis, okey chapter ni. Sedangkan kalau kita study sikit buku tu, kita akan nampak oh rupanya ada tajuk kat belakang tu, kita boleh combine sebenarnya melalui satu aktiviti. Okey, contohnya yang saya buat ni adalah aktiviti karnival kesihatan, yang mana saya cikgu tengok gambar pelajar-pelajar ni, sebenarnya saya gabungkan konten sains daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk buat satu program. Maksudnya tingkatan 4 dia kena belajar pasal pemeriksaan kesihatan. So dia kena cek nadi, dia kena cek denyutan jantung, dia kena ambil BMI apa semua tu. Okey, bila saya tengok pula konten pada tingkatan 5, konten tingkatan 5 dia ada belajar pasal pemakanan. Dia belajar kena merancang satu diet pemakanan. Jadi saya tengok kenapa tak kita gabungkan sekali saja dalam satu karnival. Maknanya lepas dia dah buat pemeriksaan kesihatan, dia dah cek nadi dia, dia punya BMI. So kita dah tahu kan sama ada dia obes ke, dia tak obes, terlalu kurus ke. So dia terus ke stesen yang tingkatan 5 tadi tu untuk belajar macam mana nak rancang diet pemakanan. So saya tengok satu event boleh cover banyak benda kat situ. Dan kalaulah saya ni orang kata apa, boleh kerjasama lagi dengan cikgu-cikgu bahasa Melayu ke ataupun cikgu-cikgu matematik. So ada banyak lagi benda yang kita boleh buat lah. Maksudnya yang ini kita guru-guru mesti ada kebolehan untuk unpack dan repack balik kurikulum tu. Maknanya lebih kita lebih autonomi tu ada pada guru. Itu yang sentiasa saya pegang. Macam saya kata tadi, yang pertama tu mesti ada konsep berani mencuba. Kita berani je buat. So lepas tu kita boleh tambah baik dari masa ke semasa. Okay. Kemudian yang kelima, benda yang saya suka buat adalah share your passion. Maksudnya macam saya sendiri, saya suka tau benda-benda yang berkaitan dengan angkasa ni, sains angkasa. Sebab 2018 saya dapat peluang untuk program guru bersama NASA di Amerika Syarikat, US Space and Rocket Center. Jadi kat sana saya belajar banyak benda pasal yang berkaitan dengan roket ni, benda-benda roket. Jadi saya rasa macam why not kita ada passion terhadap benda-benda yang berkaitan dengan angkasa. Kita kongsikan benda tu dengan anak murid kita kan. Jadi yang ini kalau cikgu tengok ni sebenarnya kita buat bengkel STEM kepada pelajar untuk create rocket launcher sendiri. Sebelum ni kebanyakan dia kita tengok banyak sekolah dia buat pertandingan roket tapi fokus dia kepada roket tu saja. Tapi saya rasa daripada saya mula posting 2007 sampailah sekarang, takkanlah kita nak asyik bercakap pasal roket tu saja. Sedangkan sama ada roket tu boleh pergi jauh tak boleh pergi jauh tu, launcher tu sendiri pun mainkan peranan. Jadi saya nampak why not sekarang ni kita fokus dekat launcher tu pula kan.
Dan saya tak sangka rupanya bila kita fokus kepada launcher, basic launcher maksud saya, kita boleh create launcher tu dengan hanya kos RM15 saja. Sebab tu cikgu tengok banyak kat situ rocket launcher yang kita boleh create. Sebab saya minta pelajar saya kumpulkan, satu kumpulan ada 4 orang masa tu. So satu pelajar keluarkan kos lebih kurang RM4 saja. Dan memang pelajar seronok sebab dia boleh experience benda tu sendiri. Kalau tidak kan biasanya kita pilih-pilih pelajar je kan. So sekarang ni dia boleh pilih. Dan yang saya suka lagi sebenarnya cikgu-cikgu, dia punya seronok, passion dia terhadap benda-benda rocket launcher ni, sampaikan hari raya, ada pelajar kongsi dengan saya, dia punya video hari raya dia pun, dia tak main mercun, dia tak main apa tapi dia main rocket launcher ni dengan adik-adik dia. Jadi saya rasa macam itu yang kita nak kan. Maksudnya pelajar tu dia boleh benda yang dia belajar di sekolah tu dia boleh balik ke rumah dan apply. Dia nampak benda tu sekali. Bukannya benda yang you kat sekolah you lain, you dekat rumah you lain. Okay. Kemudian tips yang keenam adalah laugh and jokes. Saya suka untuk nak jadi pada saya lah, untuk nak hasilkan PDPC yang kreatif ni kena ada elemen ni. Sebab pelajar kita dia suka guru yang mesra kan dengan dia orang. Macam masa saya kat Sarawak dulu, saya suka berkunjung ke rumah-rumah panjang. Saya suka buat home visit. Even Mr. Lau Ngitung pun sendiri pernah jadi pengarah projek untuk buat projek home visit ke rumah pelajar yang kita tengok macam mana dia orang punya cara hidup, macam mana dia belajar kat rumah kan. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya boleh encourage guru untuk orang kata apa, usaha lebih. Dan juga yang penting dia sebenarnya memperbaiki hubungan ataupun komunikasi antara murid dengan guru. So bila hubungan guru dengan murid tu baik, secara tak langsung budak-budak dia senang, dia akan lebih senang macam cikgu boleh tak kita buat macam ni. Dia akan bagi cadangan mengikut seperti yang dia suka. Boleh tak saya nak buat macam ni cikgu? So saya akan open saja kepada pelajar supaya dia kalau pelajar saya cadangkan apa-apa sebenarnya jarang saya nak tolak sebab pada saya itu adalah benda yang dia nak kan, benda yang dia nak. Kita guru-guru ni kita selalu bagi benda yang kita nak tapi pelajar kita tak nak. Macam syok sendirilah kan. So sekarang ni saya cuba ubah balik autonomi pembelajaran tu bukan pada guru saja tetapi juga pada pelajar. So student saya dia boleh decide sebenarnya cara macam mana dia nak belajar satu benda tu. Kadang-kadang saya sadang dia orang nak buat projek tapi dia cakap cikgu boleh tak kalau kita nak buat dalam bentuk drama. Okay, so dah itu yang dia orang request, so saya follow. Kemudian kalau cikgu tengok kat sini sebenarnya gambar pelajar 2 orang yang saya orang kata apa, saya blur kan tu. Sebenarnya 2 pelajar ni ada pelajar kelas belakang. Pelajar yang memang sebelum ni gagal, tak pernah lulus sains, yang sebelum ni selalu tak datang sekolah, tak nak belajar. Tapi tahun lepas bila saya mula mengajar kelas dia orang, sebab saya banyak buat aktiviti hands on dan dia suka tau, dia kata macam cikgu saya tak pernah belajar sains macam ni. Jadi dia selalu datang. Dan kemuncak dia bila saya rasa seronok dan puas hati sekali bila dia boleh bagi komitmen. Maksudnya ada satu aktiviti kami yang cikgu tengok, aktiviti yang dalam bilik darjah, dalam makmal tu. Aktiviti dia adalah ekstra minyak kelapa sawit daripada biji kelapa sawit. Dan untuk pengetahuan cikgu-cikgu yang mendengar pada hari ini, di kawasan saya tu dia adalah kawasan yang banyak dengan sawah padi tau tak. Jadi dia tak ada kelapa sawit ni. Tempat kita orang tak ada kelapa sawit, dia banyak sawah padi. Jadi saya cakap dalam kelas, saya kata siapa yang nak volunteer untuk pergi ambil ataupun pergi cari kelapa sawit. Paling dekat kita boleh dapat dalam 40 km jauh daripada kawasan sekolah tu. Jadi kalau pelajar kelas-kelas depan memang tak ada seorang pun yang offer ataupun volunteer untuk nak pergi ambil. Tapi saya suka bila 2 pelajar ni yang sebelum ni tak pernah lulus sains, yang orang kata apa, yang sentiasa bermasalah lah orang kata kan. Tapi sebab saya baik ataupun saya sentiasa orang kata apa, yang jaga hubungan dengan pelajar tu, jadi menyebabkan dia orang ni yang sebenarnya volunteer untuk pergi cari tu.
Sebab saya tanya dia, kenapa yang kamu yang nak pergi? Dia cakap, saya nak buat eksperimen ni cikgu. So kat situ saya nampak sebenarnya approach guru kepada murid tu sebenarnya yang menentukan ataupun boleh mengubah hubungan antara guru dengan murid. Untuk pengetahuan guru yang mendengar ni, sebenarnya latar belakang sekolah saya di Jerlun tu, kita orang sekolah saya ada 400 orang murid. Hanya 10 orang sahaja yang bukan B40. Maksudnya majoriti yang lain tu semua anak-anak nelayan, anak petani. Jadi orang susah yang orang kata apa, pendedahan tu tak ada. Jadi bila dia sanggup bergerak ataupun sanggup usaha lebih macam ni, jadi saya rasa itu satu penghargaan untuk kita punya kelas sains lah. Okay. Yang ketujuh adalah kemahiran yang pelbagai. Saya rasa pada guru tu sendiri pun dia kena ada kemahiran yang pelbagai supaya kemahiran tadi tu boleh dikongsi dengan murid. Sebagai contoh macam saya banyak fokus kepada video making sebab saya sendiri pun adalah seorang penghasil video. Jadi saya fokus kepada penghasilan video dan juga blogging lah. Sebab dua-dua benda ni saya orang kata apa, kita dah ada kemahiran. Even nak menulis pun sebenarnya dia ada kemahiran menulis. Macam mana nak menulis artikel yang orang nak baca, macam mana nak pilih tajuk yang sesuai, yang boleh capture orang kan. Jadi pada saya punya konsep ataupun pada saya punya mission saya sebagai seorang guru, mana-mana anak murid yang belajar dengan Cikgu Helmi ni, dia mesti boleh buat video dan mesti boleh menulis blog. Saya nak kemahiran tu bukan ada kat saya saja tapi juga ada pada anak murid saya. Sebab tu anak murid saya ajar dia orang, macam cikgu tengok yang dia orang tengah rakam video tu, sebenarnya video making tu, sebenarnya dia orang tengah buat satu video pasal pencemaran. Dia kena ceritalah pencemaran tu ada berapa jenis, kemudian dia tunjuk beberapa lagi. Kemudian yang blogging tu, yang itu dia tengah tulis cerita pasal Greta Thunberg. Tajuk pengajaran tu adalah tajuk climate change, perubahan iklim dunia. Tapi saya nak buka minda anak murid saya tak naklah bila climate change saja duk tengok yang sekeliling kita saja kan, tak global langsung. Okey, jadi saya cuba besarkan isu tu. Saya minta dia belajar dengan cara dia cari seorang tokoh remaja iaitu Greta Thunberg yang berasal daripada Sweden, yang sekarang ni tengah lead sebenarnya dekat United Nations remaja-remaja lain untuk memperjuangkan isu climate change. Jadi bila kita bagi tugasan yang macam tu, pelajar saya cari, dia rasa inspire dengan apa yang Greta Thunberg ni buat. Sebab benda dia buat tu macam outstanding sangat kan. Macam mana dia seorang murid yang baru usia 15-16 tahun tapi dia boleh gerakkan movement, satu dunia boleh follow dia. Jadi pelajar saya rasa macam dia orang pun umur 15-16 kan, so why not dia orang pun boleh buat something yang berkaitan dengan climate change. Dan untuk pengetahuan cikgu, Greta Thunberg tu sebenarnya tak ada pun dalam silibus kita punya KSSM, tak ada. Okey, tapi sengaja saya nak perkenalkan kat dia orang buat nak ajar sebenarnya tajuk climate change, tapi saya gunakan Greta Thunberg tu sebagai orang kata apa, dia punya focal point supaya bila dia buat research pasal Greta Thunberg tu, dia akan tahu pasal apa yang dimasukkan dengan climate change. Okay. Dan semestinya memang kita tahu macam mana teknologi tu mainkan peranan yang sangat penting sekarang kan. Okay, jadi apa-apa aktiviti yang saya buat dengan anak murid saya akan cuba integrate teknologi dalam tu. Okay, walaupun saya cikgu sains, saya tak ada kemahiran tentang coding, tapi saya ajar juga coding sebab saya rasa coding tu akan jadi future kepada anak murid saya. Jadi saya collaborate dengan cikgu ICT. Saya collaborate buat satu program, collaborate dengan cikgu ICT untuk ajar budak-budak saya tentang coding. Kemudian saya gunakan juga tablet. Tablet sebab saya tahu tablet antara satu kekangan kita nak buat aktiviti yang bersifat ICT ni kepada anak murid kita ni adalah kita tak ada gadget kan, kita tak ada gadget.
laptop tak ada, handset tak boleh bawa. Jadi saya sediakan 10 biji tablet yang saya beli sendiri, yang saya rasa inilah investment saya kepada anak-anak murid saya. Anak-anak murid saya. Supaya dia boleh gunakan banyak benda kat situ. Dia boleh tengok model 3D, dia boleh gunakan untuk record video, dia boleh buat main Kahoot. So bagi saya, walaupun ada setengah cikgu macam you kenapa you sampai beli sendirilah apa, tapi pada saya itulah investment saya, sebab saya nak anak murid macam orang kata apa, macam mana nak belajar kalau tak ada buku kan. Macam itulah juga macam tablet, macam mana saya buat untuk tablet ni. Okay, dan pelajar saya memang daripada yang cikgu tengok gambar dia orang ni, sebenarnya daripada dia orang form 1 lagi, iaitu tahun 2016 tu dia orang dah memang familiar dengan pendekatan Flipped Classroom. Saya dah awal-awal lagi saya dah dedahkan sebelum Flipped Classroom tu lebih popular sekarang lah. Okay. Dan yang ke-8 adalah think big. Saya suka amalkan konsep ni, think big, iaitu bila kita nak buat apa-apa aktiviti, buat pada skala yang besar. Buat pada skala yang besar sebab impak dia pun akan dapat lebih besar. Okay, macam contoh dia, saya nak ajar budak pasal tajuk jantung haiwan. Jantung haiwan. Jadi sebelum ni kita orang tak pernah buat pun. Kita tak pernah buat pun eksperimen ni ataupun aktiviti ni. Lepas tu saya cakap, sampai bila kita nak, orang kata apa, hanya tengok daripada YouTube, hanya baca daripada buku. So saya kata it is time for me untuk buat something yang extraordinary. So saya pergi beli terus jantung haiwan dekat market yang berdekatan. Sebelum ni saya duk tengok ramai majoriti guru dia gunakan jantung ayam. So bila saya tengok jantung ayam ni macam kecil sangat kan, kita nak tengok, nak teropong bahagian-bahagian jantung tu tak nampak. Jadi saya pergi beli jantung haiwan yang besar sikit lah. Okay. Dan kita buat PLC terus cikgu masa tu. Kita buat skala besar, macam saya kata tadi kan, kita buat skala besar. Saya buat terus PLC, Professional Learning Communities, dengan guru-guru. Jadi saya jemput. Kalau cikgu tengok gambar kat situ tu, yang guru-guru perempuan tu sebenarnya adalah pengetua saya pun ada, sebab dia cakap dia nak tengok macam mana jantung tu nak dibedah. Kemudian SISC Plus pun datang sebab bila dia dengar pengetua bagi tahu kata saya nak buat aktiviti bedah jantung ni, dia kata macam saya pun nak tengok. Dia kata guru-guru sains semua datang. Dan juga kalau tengok kat situ ada pembantu makmal pun, dia orang pun semua datang dan kita belajar sama-sama. Sebenarnya saya sendiri pun tak pernah bedah jantung haiwan sebab saya guru, saya punya major saya adalah kimia. Saya bukan guru biologi. Tapi untuk kita nak buat benda ni, sebab macam saya kata tadi, kita nak buat skala lebih besar, saya boleh je potong seorang-seorang kat dalam bilik, tak ada orang tahu. Tapi saya nak benda tu biar kita ramai-ramai belajar. Okay, so saya pergi pergi study dulu untuk nak, sebab dah ramai datang kan. Jadi pergi study dulu, tengok kat YouTube macam mana cara orang potong, dan rupanya baru saya tahu video-video yang macam ni memang tak banyak lah Malaysia version. Malaysia version tak ada, kita terpaksa guna yang orang putih punya, terpaksa guna yang daripada India. Jadi saya rasa macam why not kita buat sendiri kan konten kita supaya lebih ramai cikgu Malaysia, anak-anak Malaysia, anak murid Malaysia yang boleh tengok. Okay, dan alhamdulillah memang saya puas hati, kita potong hari tu pun memang kita dapat hasil yang orang kata apa, yang bagus, yang pelajar boleh nampak setiap bahagian jantung tu dengan baik, dan kita videokan supaya jadi rujukan kepada guru-guru dan juga murid-murid lain juga. Dan ini satu lagi contoh yang kita dah buat, iaitu tentang CPR dan Heimlich Maneuver untuk mata pelajaran sains KSSM yang baru ni untuk pelajar tingkatan 4. Dia orang kena belajar pasal macam mana nak buat CPR dan juga Heimlich Maneuver. Dan masa nak ajar tu, saya boleh je macam okey, kamu tengok buku step 1 buat apa, boleh saja saya buat macam tu. Tapi saya rasa mesti pelajar pun rasa tak seronok kan, sebab dia tahu guru dia bukan guru yang pakar buat CPR, guru dia bukan tahu pun pasal Heimlich. Jadi saya kata
okey sekarang ni saya nak buat satu macam bengkel. So saya jemput kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak yang di sebelah kiri tu yang pakai macam jaket kalau hitam tu, so itu adalah doktor. Kita jemput klinik kesihatan yang berdekatan dengan kita punya sekolah. Saya buat surat, orang kata apa, kemudian kita jemput. Masa mula-mula tu saya macam tentulah banyak prosedur, banyak proses. Kita rasa macam-macam kan sebab kita tak pernah buat. Tapi bila saya kontak je dia orang, saya kata Assalamualaikum, saya nak jemput klinik kesihatan Hamleak untuk buat demonstrasi CPR dan juga Hamleak. Rupanya proses dia sangat senang, cuma buat surat hantar ke sana. Jadi macam saya kata macam lah, kenapa kita rasa macam susah? Sebab kita tak nak buat. Tapi kalau kita dah buat, kita dah ada proses tu melalui experience benda tu sendiri, so kita boleh buat benda yang skala besar lah kan. Maksudnya melibatkan semua murid tingkatan 4 dan juga melibatkan semua guru sains tingkatan 4. Senang, habis kerja sebab kita buat satu benda dah cover macam-macam. So saya jemput dia orang, kemudian dia orang bawa sendiri alat-alat, pelajar sendiri boleh cuba mengalami benda tu yang kata Hamleak maneuver untuk kita nak teknik untuk kita nak keluarkan makanan yang tercekik kan. Dia belajar pasal macam mana nak keluarkan makanan yang tercekik. So dia orang dapat praktis benda tu dengan betul. Bila tanya pelajar sampai sekarang ni dia boleh cerita lagi apa benda yang dia perlu buat bila dia nak buat CPR dan dia nak buat Hamleak. Sebab dia experience benda tu sendiri. Okay. Dan belum akhir lagi cikgu, minta maaf. Tip ke-9 adalah break the rules. Saya suka break the rules. Tapi sebenarnya tak adalah langgar sangat peraturan sampai orang kata peraturan yang bukan peraturan lah, maksudnya ketetapan. Contoh dia macam saya buat Parlimen Teknologi Hijau ni, cikgu boleh tengok. Gambar-gambar yang saya tunjuk dengan cikgu pada hari ini ni semua ada video dekat YouTube, cikgu boleh cari saja dekat saya punya channel. Okay, so contoh Parlimen Teknologi Hijau ni. Ini pun sama, pelajar tingkatan 4 yang dia belajar pasal teknologi hijau. So biasanya, saya sebelum ni saya dah buat, kita akan buat folio, kita akan suruh budak buat debat kan. Jadi saya rasa macam boring, saya rasa macam benda tu budak pun macam dah klise kan, dia tak suka kan. So saya ambil inspirasi daripada rakan guru kat sekolah, dia ajar civic. Sebelum ni dia ajar civic, dia pernah buat konsep parlimen macam ni. Konsep parlimen yang mana tapi yang tu tajuk lebih general lah kan. Cuma saya tukar konten tu kepada konten sains yang teknologi hijau tu. Dan kita buat macam parlimen betul. Maksudnya pelajar ada kumpulan pembangkang, ada kerajaan. Lepas tu kalau cikgu tengok kat atas meja dia orang, cikgu tengok betul-betul meja dia orang ada tag kan, ada macam tag color biru dan color kuning tu. Sebenarnya kat situ ada tulis, ada gambar dia orang. Ada gambar dan ada nama sebab setiap pelajar tu dia mewakili kampung dia masing-masing. Dia seolah-olah dia adalah yang berhormat dari kawasan masing-masing. Dan kita bahagikan pelajar-pelajar ni kepada sektor-sektor yang terlibat dalam teknologi hijau. Contohnya sektor pengangkutan, sektor perindustrian, sektor pengurusan sisa. So dia dah jadi menteri-menteri tau tak? Menteri dan timbalan menteri untuk setiap sektor tadi. Dan dia sangat seronok, pelajar dia sangat seronok sebab isu yang kita main adalah isu setempat. Saya cuma ambil kawasan Jerlun tu saja untuk pelajar-pelajar cari apa isu yang dia nak buat, apa cadangan yang dia nak usulkan dan dua-dua pihak tu akan lawan lah sama ada nak bangkang ataupun nak menyokong cadangan yang usul yang dicadangkan tu. Okay? Kemudian yang ke-10, tips yang terakhir lah untuk kita punya perkongsian pada hari ini, iaitu review but don't repeat. Satu konsep yang saya suka pakai juga adalah review but don't repeat. Kita review, kita buat banyak aktiviti dalam kelas, kita tengok semula benda yang kita buat tu macam mana, ada bagi kesan, ada bagi impak, adakah boleh tambah baik. Tapi don't repeat, maksudnya jangan ulang benda yang sama sebab kita akan dapat hasil pun berbeza.
maka kita review tapi kita buat penambahbaikan supaya benda tu bukan penambahbaikan saja, buat penyesuaian juga, adaptation juga supaya sesuai dengan kelompok pelajar yang kita nak bagi tu. Sebab macam contoh kadang-kadang kita buat aktiviti gallery walk contoh dengan pelajar kelas A. Tapi belum tentu aktiviti yang sama bila kita buat dengan pelajar kelas B tu boleh menunjukkan hasil yang sama, yang baik. Jadi kita review tengok balik apa benda kita boleh tambah, apa benda kita boleh kurang, buat penyesuaian dengan pelajar yang kita nak buat. So dua ni contoh saya buat aktiviti bahan pencemar udara, pelajar kena buat poster dan poster tu kita display dekat kawasan foyer di sekolah supaya boleh inspire kawan dia lah. Dan satu lagi adalah saya buat tour di jantung lah, belajar tentang jantung. Jadi pokok pangkal dia sebenarnya pada saya, biarlah apa-apa benda pun cikgu buat ataupun inovasi ke, sebarang penyesuaian ke, sebarang penyelesaian ke, biarlah benda tu menyelesaikan masalah kita dalam bilik darjah. Maksudnya masalah pembelajaran. Bukannya kita pergi buat inovasi tapi sebenarnya inovasi tu menambahkan kerja kita. Benda dalam kelas, masalah dalam kelas tak selesai. Tapi kita pergi duk tambah masalah baru pula melalui inovasi yang kita nak masuk. So buatlah inovasi yang boleh selesaikan masalah kita dalam bilik darjah. Itu saya punya pesanan lah. Dan saya nak share sikit dengan cikgu macam mana bila kita buat PDPC yang kreatif dan berkesan ni boleh bagi orang kata apa, boleh inspire pelajar-pelajar kita. So cikgu boleh tengok kat sini, saya punya konsep bila saya ajar pelajar, saya nak kegembiraan yang sama. You kelas depan ke, you kelas belakang ke, you budak cerdik ke, you budak tak cerdik ke, you mesti experience aktiviti yang sama kalau pada saya. Okay, sebelum tu saya sebagai guru sebelum tu pun saya pun guru yang macam orang kata apa, konvensional lah. Saya suka kalau kelas depan tu kan budak dia cerdik-cerdik kan, jadi kita buat aktiviti yang dahsyat. Budak kelas belakang ni pelajar yang lemah, bermasalah, jadi saya buat aktiviti yang orang kata apa, kurang sikit kan. Jadi sampailah Tuhan hantar saya seorang pelajar untuk buat teguran. Tegur saya, Tuhan tegur saya melalui seorang murid. Pelajar kelas belakang ni dia tanya saya, dia kata, cikgu kalau buat aktiviti dengan kelas depan tu semua best-best, dengan kami cikgu buat aktiviti simple-simple saja. So saya rasa macam berdosa betul saya sebab saya dah anak tiri kan. Saya sendiri yang dah orang kata apa, bagi layanan yang berbeza untuk anak murid saya. Jadi saya bermula pada hari itu saya pastikan semua aktiviti yang saya buat dengan kelas A mesti juga dibuat dengan pelajar kelas belakang, tetapi kita ubah sesuai pada dia punya ikut keupayaan. Maksudnya kalau cikgu tengok gambar yang ada poster-poster banyak-banyak tu, kalau kelas belakang you punya standard you macam ni, cukuplah sekadar you boleh tempel-tempel. Kalau you kelas A, saya nak you punya standard, you punya level produk yang you hasilkan tu ini standard dia. Jadi saya rasa dan bila saya buat macam ni saya rasa saya lebih gembira dan pelajar pun happy sebab dia tak boleh nak orang kata apa, kita tak ada beza-bezakan pelajar dan kadang-kadang mengejutkan bila ada pelajar belakang tu sebenarnya hasil kerja dia jauh lebih baik daripada yang kelas depan. Okay, dan cikgu boleh tengok juga dua pelajar yang saya peluk kat atas tu, dua pelajar yang sebenarnya dia tak pernah lulus pun seumur hidup sebenarnya untuk mata pelajaran sains. Dia sendiri yang bagi tahu, tapi alhamdulillah lepas setahun dia belajar dengan saya, dia orang boleh dapat mata pelajar saya sasarkan dia orang dapat A, tetapi dia miss sikit lah, dia dapat B. Tapi saya masih tetap berpuas hati sebab dia orang ni dah asal daripada pelajar yang tak pernah lulus kan. Pada saya dia dapat B pun dah okey lah. Dan kumpulan pelajar yang sama juga cikgu boleh tengok belah kanan tu, malam sebelum exam SPM tu dia orang siap video call saya, tanya soalan dan saya happy sebab saya nampak dia orang buat study group. Saya kata, pandai pula kamu buat study group, belajar pasal sains kan. Jadi saya tengok sebenarnya kita punya
kadang-kadang benda yang kita buat dalam kelas itulah sebenarnya yang akan menyebabkan murid kita tu jadi macam mana. Okay. Dan cikgu boleh tengok juga kat sini gambar-gambar beberapa contoh sampel produk yang dihasilkan oleh anak-anak murid saya di SMK Jerlun. Macam contoh gambar yang cikgu nampak ada kerbau dengan buaya tu. So itu sebenarnya adalah aktiviti kita orang tentang belajar tentang ciri-ciri cahaya. Maksudnya permukaan legap akan menghasilkan bayang. Kemudian cikgu tengok yang Pepsi float tu sebenarnya adalah kita orang belajar pasal inovasi makanan dan minuman yang menggunakan konsep ketumpatan sains. So dia kena cerita kenapa aiskrim tu terapung dalam air, kenapa benda ni tenggelam dalam air. So dia kena kaitkan dengan ketumpatan sains. Kemudian dia buat belajar tentang sistem yang kita ada pada badan kita dan lukis pada baju. Kemudian cikgu boleh tengok model yang ada bumi kat situ dengan piramid tu sebenarnya model yang pelajar saya hasilkan untuk dia nak ceritakan tentang pemanasan global, penipisan lapisan ozon dan kesan rumah hijau. Dan kedua lagi tu adalah kitar air dan juga satu lagi adalah kitar haid. Okay. Dan saya suka juga nak tunjuk cikgu sebab kadang-kadang orang selalu tanya kan, you buat macam-macam ni, result sekolah you bagus ke? Saya nak tunjuk sikit kat cikgu macam mana bila kita buat benda ni dengan betul, dengan berkesan, kita akan dapat hasil pun yang kita nak. Sebenarnya saya punya niat saya dengan pelajar saya bila saya buat aktiviti, saya bukan nak tengok pada result ni. Saya bukan nak tengok berapa ramai dapat A, berapa GP dia. Saya tak tengok yang itu. Niat saya adalah saya nak bagi pengalaman belajar yang berbeza kepada anak murid saya. Saya nak buka minda dia, saya nak bagi kemahiran yang dia perlu. Kemahiran kreativiti, kemahiran thinking skill, kemahiran berkomunikasi. Tapi akhir dia yang saya dapat adalah keputusan peperiksaan yang menunjukkan macam mana bila dia berminat, secara tak langsung akademik dia pun akan meningkat. Cikgu boleh tengok kat sini macam mana grade purata mata pelajaran sains daripada mula-mula sekolah ni ditubuhkan. 575, saya lah juga yang mengajar ni. Okay. Tapi boleh tengok macam mana dia naik sampai dapat 4.17. 4.17 ni sebenarnya bila saya rujuk balik dengan saya punya daerah, rupanya keputusan sains yang terbaik dalam daerah. Saya terkejut. Memang saya tak sangka sebab pada saya buat tu memang untuk anak-anak murid saya belajar. Tapi rupanya kita punya anak murid dah berjaya beat anak-anak di sekolah lain. Okay. Kemudian cikgu boleh tengok juga peratus pelajar yang dapat A. Macam mana daripada 3% saja pada awal-awal tu, sekarang kita dah dapat 31% yang dapat A untuk mata pelajaran sains. Maknanya daripada 3 orang pelajar, ada seorang yang akan dapat A daripada semua calon. Kan? Jadi saya rasa macam maknanya benda yang kita buat tu betul. Sebab tu kita boleh dapat hasil yang boleh merujuk kepada peperiksaan. Kita dah ajar kat dia cara berfikir yang betul. Dan peratus lulus pun kalau cikgu tengok tahun lepas kita dapat peratus yang tertinggi lah 98. Cuma miss seorang pelajar saja yang gagal. Sepatutnya saya dalam hati saya, impian saya nak hasilkan 100% lulus. Tetapi miss orang. Tapi saya rasa tak apa, kita ada peluang lagi untuk tahun ni. So kita cuba buat benda yang sama. Dan ini satu soalan yang selalu cikgu-cikgu tanya kan. Cikgu dah nampak bukti dah macam mana kalau kita jadi guru yang kreatif tu boleh bagi banyak benda. Jadi saya kongsikan juga kat sini apa tips sebenarnya kalau cikgu-cikgu nak buat. Kalau cikgu kata saya ni tak kreatif macam cikgu Helmi, jadi apa saya nak buat? Okey, jangan risau cikgu. So ada banyak benda cikgu boleh buat. So yang pertama cikgu boleh amalkan sikap untuk mencari info baharu. Pergi guna search. Sekarang kita kat Facebook pun ramai kawan-kawan kita yang selalu berkongsi amalan terbaik. So dapatkan. Saya promosikan terus saya punya blog kat sini kan. Boleh pergi orang kata apa? Boleh pergi ke blog saya. Saya selalu berkongsi amalan-amalan terbaik saya dalam bilik darjah. Kemudian yang kedua adalah collaborate among teachers. Maksudnya kita pergilah. Jangan kita duduk seorang-seorang. Dah lah tak kreatif. Kita duduk seorang-seorang pula kan. Kita pergi collaborate dengan cikgu-cikgu lain. Tanya dia orang buat, ajar tajuk ni buat macam mana.
kita ada Professional Learning Communities, PLC yang kita buat. Dan juga Telegram. Sekali banyak Telegram yang untuk subjek-subjek. So kita tengok idea apa yang cikgu-cikgu lain buat untuk satu pelajaran tu. Kemudian yang ketiga, kumpulkan idea. Kita dah macam saya kata tadi, cikgu banyak pergi ke buat search, cari melalui blog, cari daripada Telegram. So kena kumpul idea tu supaya kita bila nak guna nanti kita boleh tahu. Dan kemudian yang keempat, jangan lupa kongsi. Kadang-kadang kita pergi kumpul saja, kita tak pernah kongsi pembahagian kita. Rugi cikgu sebab dengan kita berkongsi sebenarnya apa benda yang kita buat tu, kita akan dapat feedback. Kadang-kadang orang cakap, oh cikgu boleh buat macam ni, macam ni. Itu maknanya sikap kita lah, macam mana kita nak baiki diri kita. Okay? Yang kelima adalah buang halangan. Maksudnya kalau cikgu rasa macam ada benda yang menyusahkan, menyukarkan cikgu, try tolak, kita try buat benda. Kita try buat benda yang kreatif tu. Yang keenam adalah amalkan. Benda kreatif ni dia macam kita belajar menjahit lah. Kalau cikgu tahu saja pasal menjahit tapi cikgu sendiri tak pernah menjahit, kita lambatlah sedikit kita dapat kan. Tapi kalau cikgu dah tahu, lepas tu cikgu buat pula, memang cikgu akan jadi kreatif secara semula jadilah. Yang ketujuh, macam saya kata tadi, eksperimentasi. Sentiasalah bereksperimentasi dengan perkara-perkara baru dan sentiasa reflect. Oh, kalau saya pakai macam ni kaedah dia, budak lebih suka. Kalau saya pakai kaedah macam ni, budak tak suka. So, itu adalah satu proses eksperimentasi. Dan macam contoh yang cikgu tengok gambar kat sini, sebenarnya pelajar-pelajar ni belajar, gambar pelajar yang tengah saya tangkap gambar ni, sebenarnya dia tengah belajar tajuk pakaian yang sesuai untuk masuk ke makmal. Okey. Jadi saya punya aktiviti saya suruh pelajar pakai pakaian tu dan kemudian saya tangkap gambar seolah-olah dia orang ni model. Okey. Lepas tu kita print gambar tu dan kemudian minta pelajar labelkan. Dia kena ada kacamata, dia kena ada pelutuk muka. Jadi pelajar dia seronok tau, dia rasa macam dia tampal gambar dia sendiri yang tengah posing macam saintis. Itu benda yang saya suka buat dengan pelajar. Biar dia rasa macam they are part of the lesson tu. Okay, dan akhir sekali adalah yang keempat, kita kena ada fokus lah bila kita buat pengajaran ni. Apa sasaran kita? Budak kita tahap dia macam mana? Mampu tak mampu dia buat. Okay. Dan saya ambil kesempatan sikit sebab kita ada masa lagi, Cikgu Faizah ya. Saya nak share sikit tentang pendidikan masa depan. Saya nak buka minda cikgu apa yang sebenarnya yang dah berlaku di luar negara dan apa yang kita kena kejar. Okey. Di luar negara saya nak share dengan cikgu semua daripada pengalaman saya ni. 2015 di Korea Selatan dia dah gunakan konsep QR code untuk pembelajaran dia. Dia dah gunakan QR code. Maknanya pelajar dia yang tangan tu cikgu tengok, pelajar dia dah bawa masuk smartphone dan scan bahan-bahan yang cikgu dia ajar pada hari tu, ada interaction. 2018 kita kat Malaysia duk masih gunakan pam angin tu untuk launch roket. Dia orang di US dia dah gunakan peledak. Dia dah tak main dah pakai pam-pam angin ni. Dan kita pun buat benda roket yang sama. Dia pun buat benda roket, tapi dia dah advance satu step daripada kita, dia dah masukkan benda robotik dalam tu. So gambar chip yang cikgu tengok tu sebenarnya adalah microcontroller Arduino untuk ambil measurement. Nampak tak? Benda yang sama kita buat. Kita pun buat benda roket, dia pun buat benda roket. Tapi dia dah satu step advance daripada kita. Kemudian 2018 di Finland sebenarnya dah guru-guru bahasa dia dah digantikan dengan robot. Sebab dia cakap robot boleh install sampai 18 bahasa. Kenapa nak pakai manusia yang hanya boleh tahu 2-3 bahasa saja? So di Finland dia dah gunakan robot sebagai guru bahasa. Dan Switzerland masa saya pergi kursus di Geneva tu untuk guru antarabangsa bersama CERN tu, semua bahan-bahan edaran diberi dalam bentuk 3D printer code. 3D printing code. Maksudnya dah tak ada, dia dah bagi bahan berjela-jela kat kita. Dia cakap okay you balik,
nanti you ambil daripada website, kemudian you print sendiri. Saya macam okey, lepas tu dia tanya berapa negara yang dah ada 3D printer dalam setiap kelas. So Malaysia antara salah satu lah yang tak ada. Okey. Ini sikit video lah tentang apa yang dah berlaku di Finland. Okey. Dan kemudian kita tahu, kata kita dah education 4.0 yang mana pelajar tu dah jadi connectors yang gabungkan benda tu, dah jadi creators, bukan lagi bergantung kepada guru. Kalau 1.0 tu teacher centered lah, memang traditional. Okay, 2.0 student dah boleh pergi cari, dan 3.0 teacher dah jadi facilitator. Kita ni cuba kita tanya balik diri kita, adakah dengan cara mengajar kita yang masih duduk teacher center tu menyebabkan kita ni dah masuk education 3.0? Saya rasa 3.0 pun belum lagi. Betul lah cikgu-cikgu kan? Maksudnya masih tak ada collaboration, guru pun terkial-kial lagi, kita tak tahu lagi nak bezakan antara project based learning dengan inquiry based learning. Tak ada pun akses dengan global punya expertise. Sebab tu saya kata tadi, education 3.0 pun kita belum. Kan? Apatah lagi yang sekarang kita, anak-anak kita nak bersaing dengan education 4.0 yang pelajar tu sendiri yang kena jadi creator, dia juga yang kena pergi buat connection apa semua tu. Okay? So kita kena cepatlah pada saya. Dan ini saya share sikit pendidikan pasca COVID-19 yang macam mana selalu saya share, sebab pada saya guru-guru kita sendiri kita kena faham bahawa benda yang kita buat sekarang ni, maksudnya semasa PKP dan juga selepas PKP, itu akan jadi our new norm. Kita tak boleh anggap benda-benda digital macam yang sekarang kita buat ni adalah penyelesaian sementara. No, bukan. Itu akan jadi future of learning yang mana kita kena sediakan diri kita ni dengan keperluan macam tu. Kalau tidak, memang kita akan terus tertinggal. Macam contoh streaming macam hari yang kita buat sekarang ni, dia akan jadi new norm kepada kita punya cara belajar. Okay? Jadi seruan saya kepada guru-guru, kita ambil peluang ni untuk kita belajar supaya kita bukan jadi guru yang tertinggal. Okay? Dan saya rasa itu sajalah kot saya punya perkongsian tentang menjadi guru yang kreatif dan juga pendidikan pada masa akan datang. Saya jemput jugalah guru-guru mana-mana yang hadir dengar pada hari ini, pada petang ni, untuk follow saya punya Facebook, saya punya Instagram, saya punya Twitter, saya punya YouTube. Semua saya gunakan dengan tweet handle sebagai Cikgu Hailmi. Okay, itu saya punya, orang kata apa, macam tagline lah. Okay, so saya rasa itu sajalah kot saya punya perkongsian dengan guru-guru. Saya harap ada something lah yang cikgu-cikgu boleh belajar pada hari ini dan dapat manfaat. Okay, baiklah cikgu. Silakan Cikgu Faiza. Okay, baiklah cikgu ya. Sebenarnya terlalu banyak ilmu yang bukan saja saya ya, malah semua penonton-penonton di sini dapat pada petang ini ya. Saya sungguh tertarik dengan apa yang dikongsikan ya. Pengalaman bermain roket dan mengutip buah kelapa sawit serta membedah jantung haiwan bagi saya sangat-sangat menarik. Banyak PDPC dalam kelas boleh dikaitkan dengan aktiviti luar. Bukan 2 dalam 1 ya, sebenarnya lebih daripada itu. Tertarik saya dengan perkongsian bahawa murid turut mempunyai kemahiran seperti guru, ya, seperti membuat rakaman video dan menulis blog. Satu ilmu baharu untuk saya sendiri praktikkan di sekolah. Maka Cikgu Faiza, Cikgu Faiza, saya nak kongsi sikit sebenarnya masa saya buat aktiviti video editing tu dengan pelajar saya, pelajar yang menunjukkan kecekapan yang lebih tinggi buat edit video ni sebenarnya pelajar kelas belakang. Ya, kelas belakang dia lebih kreatif. Ya. Betul. Teruskan Cikgu. Okey baiklah, kepada para penonton yang ingin bertanyakan soalan, maka bolehlah tulis di ruangan komen untuk kita ajukan kepada Cikgu Nurhaimi. Untuk memanaskan sesi ini lagi cikgu, ingin saya kemukakan beberapa persoalan ya cikgu. Boleh cikgu? Boleh. Silakan Cikgu Faiza. Okey.
Seperti yang kita tahu, biasanya tokoh-tokoh yang hebat ini memang pasti mempunyai inspirasi dan motivasi sebagai pegangan. Pastinya ramai warga pendidik yang tertanya-tanya akan perihal ini. Jadi, untuk merungkai persoalan dan tanda tanya ini, maka bolehkah cikgu kongsikan bersama kami mengenai inspirasi dan motivasi yang menjadi tonggak utama dalam kerjaya cikgu? Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu Faiza. Kalau pada saya inspirasi tu kenapa saya nak jadi guru yang macam sekarang ni sebenarnya ada ramai. Sebenarnya inspirasi tu kita boleh ambil daripada ramai orang di sekeliling kita kan. Tapi inspirasi pertama saya untuk jadi seorang guru ni adalah kakak saya sendirilah. Iaitu dia Cikgu Nur Zuraini, dia sendiri pun seorang guru sejarah. Dan tapi benda-benda lain tu saya ada orang kata apa sumber inspirasi yang berbeza lah. Bila saya tengok, oh cikgu ni dia sangat pandai benda-benda yang berkaitan dengan sains. So saya ambil dia sebagai idola saya. Cikgu ni sangat pandai dengan benda-benda yang berkaitan dengan penghasilan inovasi, sangat kreatif. So saya rasa macam saya kata tadi dengan cikgu, inspirasi tu boleh datang daripada pelbagai orang di sekeliling kita, guru kita sendiri. Cuma saya rasa kalau pada saya sendiri benda yang paling kita susah adalah motivasi lah. Kita nak pastikan kita sentiasa rasa bermotivasi. Tapi untuk saya selalu pegang motivasi benda saya buat ni adalah saya punya murid sendiri. Motivasi dia. Sebab tu bila saya buat perkongsian dengan mana-mana guru pun, saya akan utamakan yang pertama sekali bila kita nak buat apa-apa, mestilah bermula dengan niat yang betul pada saya. Maksudnya bila kita nak buat inovasi ke, kita nak buat penulisan ke, kita nak buat carnival. So niat yang betul tu adalah satu perkara yang saya titik beratkan supaya walaupun ada cabaran tetapi insya-Allah Tuhan akan tolong. Saya selalu percaya yang itu. Sebab niat kita tu betul kerana pelajar, kerana nak tengok dia orang berjaya kan. Jadi itu yang sentiasa motivate saya lah. Selain itu kejayaan murid-murid saya dan guru-guru lain pun sebenarnya adalah satu inspirasi kepada saya untuk buat lebih lagi. Tengok apa benda lagi yang saya boleh contribute untuk pendidikan sebenarnya. Ya cikgu, saya setuju dengan pendapat cikgu ya. Apa-apa yang kita buat, yang niat yang paling penting lah. Ya, saya pasti para penonton juga begitu. Sesuatu yang saya rasa menyemarakkan semangat dalam diri saya dan semua guru pada petang ini untuk menjadi guru seperti cikgu pada suatu hari nanti, insya-Allah. Allah. Baiklah cikgu, boleh saya kemukakan beberapa persoalan lagi? Boleh, silakan cikgu. Okey. Kita semua tahu bahawa untuk menggapai kejayaan, 1001 halangan dan dugaan yang terpaksa diharungi. Kerana saya sendiri percaya bahawa sesuatu kejayaan tidak akan dicapai dengan mudah semudah memetik jari. Jadi, mungkin Cikgu Nurhailmi boleh kongsikan dengan kami mengenai halangan dan cabaran yang dihadapi dan bagaimana cikgu menanganinya. Okey, kalau saya sendiri tu saya nampak biasanya kalau pada saya lah saya cuba tukar mindset saya daripada benda yang setiap apa benda kita nak buat kita akan ada masalah. Tapi saya cuba setkan minda saya ni, masalah tu sebenarnya adalah satu cabaran untuk saya atasi, satu challenge. Dan kenapa kadang-kadang kita tengok ada orang yang banyak sangat masalah dia, ada orang yang macam dia pun ada masalah tetapi dipermudahkan. Saya tengok itu ada banyak lah, maksudnya dari segi hubungan kita dengan rakan sekerja kan, komitmen kita dengan murid. Jadi cabaran tu banyak, macam biasa saya rasa semua orang pun boleh cakap benda yang sama. Tapi kalau pada saya kita handle benda tu dengan baik lah. Macam saya kata tadi, kita tukar kepada itu bukan satu cabaran, itu bukan satu halangan tetapi satu cabaran yang kita perlu atasi. Macam saya sendiri pun Cikgu Faiza, untuk saya pergi jauh, saya tengok ada halangan saya tu lah. Maksudnya sebelum ni saya tak pandai berbahasa Inggeris, jadi saya rasa macam
saya nak pergi program international, saya nak tengok apa yang dah berlaku di luar negara tentang pendidikan. Tetapi bahasa Inggeris saya tak bagus kan. Tapi saya cuba atasi sampai alhamdulillah sekarang saya dah ada lebih kurang 7-8 program yang melibatkan program international yang saya terus ke sana. Dan saya rasa dari masa ke semasa tu kita nak jadi orang yang lebih baik, mesti ada challenge yang kita perlu atasi lah. Itu pada saya. Betul cikgu ya, tapi ya bukan calang-calang orang yang boleh berhadapan dengan rintangan hebat seperti cikgu, tetapi cikgu berjaya membuktikan bahawa usaha, tawakal, doa dan kegigihan semuanya tidak akan mustahil cikgu. Ya. Baiklah cikgu, sedikit persoalan lagi ya ingin kami kemukakan untuk cikgu kongsi bersama ya, sebab bukan mudah nak berjumpa dengan orang yang hebat seperti cikgu ni. Jadi alang-alang kita tanya habislah. Boleh silakan. Malaysia sangat memerlukan tokoh-tokoh hebat seperti cikgu. Memandangkan Cikgu Nur Helmi merupakan contoh dan idola kepada semua guru di Malaysia, sudah pasti cikgu punya wawasan yang boleh dikongsi untuk memberi inspirasi bagi melahirkan guru-guru yang hebat. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Faizah. Saya kongsi sikitlah. Saya balik daripada Sarawak. Saya mula mengajar di Sibu tu daripada 2007 sampai 2014. Kemudian 2015 saya balik ke Kedah. Bila saya balik ke Kedah tu 2 tahun pertama 2015, 2016 tu banyak sekolah yang invite saya untuk bagi teknik menjawab. Dan bila nak pergi bagi teknik menjawab tu dia orang selalu cakap, Cikgu Helmi boleh tak ajar kebat ke anak murid saya? So masa mula-mula tu saya rasa macam okey nak ajar kebat, sedangkan kepahaman saya tentang kebat ni kemahiran berfikir. Mana mungkin kita ajar murid untuk berfikir secara aras tinggi dalam masa 2 jam saja. Betul tak cikgu? Kan? Betul. Ya, kemahiran berfikir ni sama macam kemahiran mengayuh basikal, dia perlu melalui proses. So pada saya proses tu kena datang daripada bilik darjah. So guru-guru lah yang sebenarnya pemegang autoriti kepada benda yang bilik darjah. Dan pada saya kata tak boleh jadi macam ni. Kalau saya terus pergi kepada pelajar, perkongsian dengan pelajar, saya kata benda ni tak akan selesai. Sebab tu bermula daripada 2017, saya dah terus buat perkongsian dengan guru-guru. Saya terus buat perkongsian dengan guru-guru bukan kerana guru kita tak terlatih, bukan kerana guru kita tak pandai, tetapi kerana guru kita ni kadang-kadang dia perlu inspirasi, sedikit motivasi. Oh, rupanya Cikgu Helmi buat macam ni saja, mudah saja, benda boleh buat. Ya kan? Jadi benda tu yang saya nak bagi kepada pelajar supaya kepada guru supaya kita bekerja sama-sama. Sebab saya sentiasa percaya bahawa sistem pendidikan ni bukannya dimainkan oleh satu pihak saja, tetapi dimainkan oleh semua orang. Kalau kita nak sistem pendidikan kita bagus, bukannya kena datang daripada guru saja, bukan kena datang daripada pentadbir saja, kena datang daripada ibu bapa. Ibu bapa pun kita kena educate supaya benda ni boleh menyumbang. Kita kena educate murid kita supaya ada sikap belajar yang betul. Kita kena educate kita punya community supaya boleh contribute apa yang betul. Jadi barulah benda tu boleh bergerak cantik dan memberi impak kepada seperti yang kita semua nak. Cikgu Helmi. Ya. Jujur saya nyatakan di sini bahawa cikgu memang seorang guru yang sentiasa berfikiran positif. Wawasan cikgu sememangnya menjadi azimat dan pedoman buat kami di Bumi Kenyalang. Saya pasti ya cikgu, selepas ini pastinya semua guru bukan sahaja di Sarawak malah di seluruh Malaysia berkobar-kobar dan bersemangat untuk meneruskan perjuangan sebagai seorang pendidik. InsyaAllah. Baiklah cikgu. Soalan terakhir saya cikgu. Ya, silakan. Soalan terakhir daripada saya pada petang ini ya cikgu. Apakah harapan dan nasihat cikgu untuk guru-guru lain di luar sana? Okey, kalau saya secara peribadilah pada saya suka tanya diri saya. Pada akhirnya saya nak jadi guru yang macam mana? Maksudnya sejauh mana kita nak diingati oleh murid kita, oleh rakan kita, oleh orang kampung, oleh ahli keluarga, kita ni cikgu yang macam mana? Itu yang selalu saya tanya. Dan
saya percaya kalau kita nak jadi guru yang berjaya ni, dia bukannya hasil kerja satu hari. Dia adalah hasil kerja kan ada pepatah Inggeris cakap Rome is not built in one day kan. Jadi saya nampak dia adalah kejayaan ni dia perlukan perancangan. Ada strategi, kita kena atur slow, jangan laju-laju sangat, nanti sekali orang tolak kita dah jatuh kan. So kita bina dulu kita punya kepakaran. Macam saya sendiri, saya servis tahun ke-14 tahun ni. Jadi saya bahagikan saya punya tahun-tahun mengajar tu kepada beberapa fasa. Contoh dia fasa 5 tahun pertama saya tu adalah fasa untuk saya explore semua benda. Saya cari, saya buat je semua benda supaya saya dapat pengalaman. Dapat tahu kat mana saya punya kecenderungan. Bila dah masuk fasa kedua untuk saya nak pergi lebih jauh, barulah saya nampak, oh saya dah kena mula fokus. Saya fokus kepada sains sebab saya nampak sains boleh bawa saya lebih jauh berbanding kimia. Saya fokus kepada softball sebab itu sukan favourite saya. Saya fokus kepada drama sebab saya ada kemahiran kat video kat situ. Saya fokus kepada kadet pertahanan awam sebab saya ada kemahiran. Jadi daripada sana saya develop diri saya buat orang kata apa? Membina tangga-tangga kejayaan tu lah orang cakap kan. Membina tangga-tangga tu. Dan ada juga cabaran yang macam contoh saya mohon global teacher ni dah 5 kali sebenarnya kan. Orang tak tahu, orang tahu saya dah berjaya, tapi sebenarnya saya dah mohon benda tu 5 kali. Alhamdulillah rezeki tahun ni baru dapat. Jadi saya rasa macam jangan give up, never give up. Maksudnya kita buat, kita ada sasaran kita, ada strategi kita nak capai. Saya rasa insya-Allah semua orang pun boleh buat. Yang penting kita jadi sentiasa jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang positif, yang nak menambah kualiti kita sebagai seorang guru. Sebab macam saya kata tadi, akhirnya kita nak jadi guru yang macam mana. Itu yang penting pada saya. Ya cikgu, saya setuju dengan ungkapan cikgu ya. Nak menjadi guru yang baik bukannya sehari cikgu. Ya. Sebab itulah ya gelaran guru itu kita akan pegang sehingga ke akhir hayat kita. InsyaAllah. Okey cikgu, sesungguhnya apa yang cikgu berikan ini ya sebenarnya umpama saya ungkapkan sebutir bintang kejora yang bergemerlapan di langit. Harapan dan nasihat yang cikgu titipkan di sini sangat bermakna buat kami untuk menjadi guru yang hebat seperti cikgu. InsyaAllah, terima kasih. Sesungguhnya, Cikgu Faiza, saya nak ambil kesempatan jugalah nak ucapkan jutaan terima kasih buat PPD Sarike dan juga semua warga pendidik Sarike yang follow kita punya perkongsian pada petang ni. Saya harapkan perkongsian saya tu bermanfaat dan juga memberi inspirasi lah kepada semua warga pendidik. Ya cikgu. Okey. Sesungguhnya sebenarnya jujur saya katakan belum puas rasanya kami menimba jutaan ilmu daripada cikgu. Tetapi memandangkan kita punya masa terhad, jadi berbicara kita pada petang ini sampai setakat ini sahaja. Namun begitu cikgu, saya berharap agar kita dapat bersua lagi dalam program yang berbeza. Jadi saya mewakili pihak pejabat pendidikan daerah Sarike dan seluruh guru di Sarawak, khususnya di daerah Sarike, mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Nurhaimi kerana sudi berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan kami. Terima kasih sekali lagi cikgu. Besi suat tembaga biar di tanah, emas swasta dibawa pergi. Berakhir kata di hujung noktah, di lain ketika bersua lagi. Jadi cikgu, kita kembali kepada pengerusi majlis Encik Matthews Akun Balang. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Faiza. Moderator kita yang pancaran salam orang kita merupakan guru cemerlang PG 52 kita untuk bahasa Melayu. Dan juga kepada tetamu undangan kita, ceramah kita pada petang ini Cikgu Hilmi dari Kedah. Ya cikgu, jadi terima kasih kita ucapkan. Lain masa kita mungkin boleh jemput lagi lah Cikgu Hilmi ya, memandangkan kita ya dalam PKPP ini ya, kita mempunyai ruang dan kesempatan yang begitu terhad. Tapi kita berasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana memungkinkan kita dapat bersama-sama pada masa dan ketika ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu kita
merakamkan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Faizah binti Abdul Rashid dan juga Cikgu Helmi. Terima kasih kepada cikgu-cikgu berdua, insan-insan yang hebat mewarnai bidang pendidikan negara, khususnya kami di Bumi Kenyalang ini. Jadi untuk itu sekali lagi bagi pihak Jawatan Kuasa Kerja Pengelola sambutan Hari Guru peringkat Daerah Serikit tahun 2020, kita merakamkan ucapan terima kasih Cikgu. Tahniah di atas kejayaan Cikgu Helmi. Jadi itu saja daripada streamian ini. Kita rakamkan sekali lagi ucapan terima kasih kepada semua guru-guru kita, warga pendidikan kita. Untuk makluman Cikgu Helmi, kita ni dah diikuti oleh seluruh warga pendidik di bukan sahaja di Serikit lah, malah kita ke daerah-daerah lain. Jadi terima kasih dan saya kembalikan kepada Urus Setia. Sehingga jumpa lagi. Pihak Urus Setia merakamkan memohon maaf jika ada sebarang kelemahan dan kekurangan dalam penganjuran sesi perkongsian kita pada petang ini. Dan sehingga jumpa lagi. Salam maju jaya. Selamat Hari Guru. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Zainal. Jadi kita untuk makluman semua, sementara saya masih lagi di ruangan ini bersiaran bersama tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan lupa untuk scankan kehadiran kita untuk dicatatkan di dalam sistem pengurusan latihan kita SPL Kementerian Pendidikan Malaysia ya, untuk jadi rekod perkhidmatan kita. Sama-sama kita mengisi kehadiran. Dan bagi pihak Jawatan Kuasa Kerja Pengelola, majlis sambutan perayaan Hari Guru kita pada kali ini, sekali lagi kita merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua yang turut terlibat bagi memeriahkan ruangan ini seketika kita di dalam sesi perkongsian sepanjang petang ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada moderator kita, Cikgu Faizah, dan juga pengetua SMK St. Anthony yang memberikan keizinan untuk kita berkongsi bersama-sama dengan beliau pada petang ini. Terima kasih Cikgu. Jadi saya kembalikan kepada Urus Setia. Terima kasih.